Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membincangkan tentang sejarah bab 7 tekan 2, iaitu Kesultanan Melayu Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Tanpa meringankan masa, jom kita mulakan. Pengasasan Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor terbagi berempat, iaitu Kesultanan Pahang, Kesultanan Perak, Kesultanan Terengganu dan Kesultanan Selangor. Kesultanan Pahang. Pada abad ke-15, Pahang merupakan sebahagian wilayah Nangor Kesultanan Melayu Melaka. Sriwijaya Diraja dilantik sebagai wakil untuk mentadbir Pahang. Semasa Melaka diperintah oleh Sultan Mansur Shah, baginda telah menghantar puteranya Raja Muhammad untuk ditabarkan sebagai Sultan Pahang. Pada abad ke-15, Perak merupakan sebahagian dari wilayah naungan Kesultanan Melayu Melaka. Serangan Portugis menyebabkan Sultan Mahmud Shah dan keluarganya meninggalkan Melaka dan akhirnya bersemayam di Kampar, Sumatera. Pembesar Perak bernama Tun Sabah Nakhodan Kasim telah ke Kampar menjemput putera Sultan Mahmud Shah bernama Raja Muzaffar untuk ditabarkan sebagai Sultan Perak. Raja Muzaffar berangkat ke Perak bersama-sama alat kebesaran berupa sebilah pedang, curasi manja, kini sebilah keris, cap mohor, nobat dan surat ciri. Baginda berangkat ke Perak bersama-sama anak, isteri, para pengikut dan pengiring yang menyebut dari Perak. Raja Muzaffar mengasaskan Kesultanan Perak pada tahun 1528 dengan gelaran Sultan Muzaffar Shah. Sultan Muzaffar Shah mendirikan pusat pemerintahan yang pertama di Tanah Abang, iaitu di pesisir Sungai Perak. Keturunan Bela mewarisi tahta hingga hari ini. Sultan Iskandar Zulkarnain iaitu Sultan Perak ke-15 daripada 1752 hingga 1765 telah memperkemaskan sistem pentadbiran negeri Perak mula menggunakan pakai Undang-Undang 99 Perak. Kesultanan Terengganu. Kesultanan Terengganu mempunyai kaitan rapat dengan Kesultanan Johor Riau. Kesultanan ini diasaskan pada awal abad ke-18 oleh keluarga diraja daripada Susur Galur, Bendahara Johor Riau. Terengganu merupakan wilayah naungan Kesultanan Johor Riau sejak abad ke-16. Pada tahun 1708, Sultan Abdul Jalil menganugerahkan Terengganu kepada Tun Zainal Abidin, iaitu putera kepada Tun Habib Abdul Majid, Bendahara Johor Riau yang ke-11. Tun Zainal Abidin juga merupakan putera angkat Raja Patani yang digelar Nang Chayam dan Raja Kuning. Raja Patani telah menyediakan kelengkapan untuk menabalkan Tun Zainal Abidin sebagai Sultan Terengganu. Tun Zainal Abidin berangkat ke Terengganu diiringi oleh 80 orang keluarga Patani, termasuk beberapa orang tokoh agama seperti Gadi Wan Imam Mahmud dan Cik Puang. Antara alat kebesaran yang turut dibawa termasuklah keris diraja dan keris panjang Nang Chayam. Tun Zainal Abidin mengasaskan Kesultanan Terengganu pada tahun 1708 dengan gelaran Sultan Zainal Abidin I. Sultan Zainal Abidin I mendirikan pusat pemerintahan yang pertama di Tanjung Baru, Kuala Berang. Wilayah Terengganu semasa diasaskan meliputi dari Kemaman hingga Besut. Keturunan Sultan Zainal Abidin I mewarisi takhta Terengganu hingga hari ini. Sultan Zainal Abidin 181 hingga 1918 merupakan antara Sultan Terengganu yang masyhur. Baginda terkenal sebagai Sultan yang membawa pemodenan Terengganu. Antara sumbangan penting baginda termasuklah pengubalan undang-undang tubuh, iaitu undang-undang bagi diri kerajaan Terengganu yang dikenali sebagai Itkan Al-Muluk bi Ta'dil Al-Suluk. Baginda juga memperkemaskan sistem sukat dan timbang, menubuhkan mahkamah syariah, menubuhkan pasukan polis dan membina istana Maziah.
Istana rasmi Kesultanan Terengganu hingga hari ini. Kesultanan Selangor. Kesultanan Selangor diasaskan oleh keluarga diraja Bugis yang berpengaruh dalam Kesultanan Johor Riau pada abad ke-18. Selangor merupakan sebahagian daripada wilayah naungan Kesultanan Johor Riau sejak abad ke-16. Pada abad ke-18, masyarakat Bugis semakin ramai menetap di Selangor. Pada ketika itu, Daing Celak yang berketurunan Bugis menjadi yang di-Pertuan Muda Kesultanan Johor Riau. Putera Daing Celak bernama Raja Lumuk telah menghadap Sultan Mahmud Shah untuk mendapatkan pengiktirafan. Raja Lumuk sebagai Sultan Selangor, baginda dianugerahkan Nobat dan Cap Mohor. Raja Lumuk mengasaskan Kesultanan Selangor pada tahun 1766 dengan gelaran Sultan Salihuddin Shah. Sultan Salihuddin Shah mendirikan pusat pemerintahan pertama di Kuala Selangor. Keturunan Sultan Salihuddin Shah mewarisi takhta Selangor sehingga hari ini. Sultan Alauddin Sulaiman Shah 1898 hingga 1938 merupakan antara Sultan Selangor yang masyhur. Pada zaman baginda banyak jalan raya dan landasan kereta api telah dibina. Pembinaan rumah dan kedai meningkat terutama di Kuala Lumpur dan Kelang. Kebijaksanaan baginda memerintah telah mendorong rakyat mengadakan sambutan keramaian Jubli Emas di Kelang sempena genap 40 tahun pemerintahan baginda. Warisan Kesultanan Melayu Melaka di Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor memiliki keunikan warisan Kesultanan Melayu Melaka yang merangkumi aspek pemerintahan, agama Islam dalam pemerintahan, perundangan, adat istiadat, persuratan dan ekonomi. Sistem pemerintahan. Aspek utama warisan sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka ialah Sultan sebagai tonggak utama kerajaan dan penggantian pemerintah yang berasaskan adat Temenggung. Di negeri Perak, putera Sultan juga akan mewarisi tahta tetapi melalui sistem penggiliran. Asas pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka melalui sistem pembesar 4 lipatan turut diwarisi oleh negeri-negeri ini. Kesultanan Pahang. Kesultanan Pahang mengamalkan sistem pewarisan tahta. Waris ganti digelar sebagai Tengku Mahkota. Pelantikan Sultan juga atas persetujuan Jumaah Pangkuan Diraja Negeri. Sistem pentadbiran masih berasaskan pembesar 4, 8 dan 16. 4 pembesar utama Pahang ialah orang kaya Indira Shah Bandar, orang kaya Indira Segara, orang kaya Pahlawan dan orang kaya Indira Perbajelai. Pemerintahan kerajaan negeri dijalankan bersama-sama Majlis Mesyuarat Kerajaan. Kesultanan Perak pula mengamalkan sistem penggiliran. Dewan Negara Perak bertanggungjawab memilih dan melantik Sultan. Sistem penggiliran seperti susunan berikut. Sistem pentadbiran masih berasaskan pembesar 4, 8, 16 dan 32. 4 pembesar utama Perak ialah orang kaya Bendahara Seri Maharaja, orang kaya Besar Maharaja Diraja, orang kaya Temenggung Paduka Raja dan orang kaya Menteri Paduka Tuan. Pemerintahan kerajaan negeri dijalankan bersama-sama Majlis Mesyuarat Kerajaan. Kesultanan Terengganu pula mengamalkan sistem pewarisan tahta. Waris ganti digelar yang di-Pertuan Muda. Walau bagaimanapun, Dewan Pangkuan Diraja berhak memilih dan melantik Sultan. Jumaah ini turut dikenali sebagai Ahli Al-Hal wal Al-Aqad yang bermaksud ahli yang memilih dan menjadikan raja. Pemilihan kerajaan negeri dijalankan bersama-sama Majlis Mesyuarat Kerajaan. Dan Kesultanan Selangor. Kesultanan Selangor mengamalkan sistem perwarisan tahta.
Waris ganti digelar Raja Muda. Pelantikan Sultan juga atas nasihat dan pengesahan Dewan Diraja. Dewan Diraja bertanggungjawab membantu dan menasihati Sultan dalam menjalankan fungsi baginda. Antara anggota Dewan ini termasuklah Raja Muda, Tengku Laksamana dan Tengku Bendahara. Pemerintahan kerajaan negeri dijalankan bersama-sama Majlis Mesyuarat Kerajaan. Islam dalam pemerintahan. Kesultanan Melayu Melaka terkenal sebagai pusat penyebaran agama Islam. Tradisi keagamaan ini diwarisi oleh negeri-negeri Melayu yang lain. Islam menjadi agama utama di setiap negeri yang beraja. Malahan, agama Islam kini termaktub dalam Perlembagaan Malaysia sebagai agama persekutuan. Keutamaan agama Islam dalam Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor dapat dilihat dengan jelas melalui perkara yang berikut. Sultan merupakan ketua agama bagi setiap negerinya. Kedudukan ini diperihalkan dengan jelas dalam Perlembagaan Persekutuan dan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri. Institusi agama berperanan penting bagi setiap negeri dan bidang kuasa mereka mestilah dihormati. Misalnya peranan mufti, kadi, mahkamah syariah dan Jabatan Agama Islam. Institusi kesultanan mempunyai ikatan yang rapat dengan institusi agama. Tokoh-tokoh agama berperanan dalam pentadbiran istana dan negeri. Misalnya, di negeri Selangor, mufti merupakan anggota Dewan Diraja. Sultan juga bertanggungjawab dalam mendaulatkan syiar Islam. Misalnya, tauliah penceramah agama dikeluarkan oleh pejabat istana setelah ditandatangani oleh Sultan. Perundangan Warisan Kesultanan Melayu Melaka di negeri Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Undang-undang digubal bagi mengawal kehidupan bermasyarakatan. Hukum Kanun Melaka menjadi asas kepada kelahiran undang-undang bertulis negeri-negeri Melayu yang lain seperti Hukum Kanun Pahang dan Undang-Undang 99 Perak. Warisan Hukum Kanun Melaka terbukti dalam fasal-fasal berhubung hutang piutang, peraturan dan larangan istana, jenayah, hukum jual beli dan kekeluargaan Islam. Gambar di atas adalah Hukum Kanun Pahang. Hukum Kanun Pahang digubal semasa pemerintahan Sultan Abdul Ghaffar Muhyiddin Shah. Sultan dilahirkan pada tahun 1592 dan mangkat pada tahun 1614. Hukum Kanun Pahang ini mengandungi 92 fasal. Gambar di atas adalah Undang-Undang 99 Perak. Undang-Undang 99 Perak digunakan semasa pemerintahan Sultan Iskandar Zulkarnain. Sultan dilahirkan pada tahun 1752 dan mangkat pada tahun 1765. Ia berbentuk soal jawab mengandungi 99 soalan dan jawapan. Perkembangan politik dan sosioekonomi menyebabkan berlaku perubahan dalam aspek perundangan. Oleh itu, sebagai warga negara yang bertanggungjawab, kita perlu mematuhi undang-undang dan peraturan yang terdapat di negara ini. Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor menggubal pula undang-undang tubuh kerajaan negeri bagi menyesuaikan perubahan tersebut. Undang-undang yang dihasilkan melengkapkan lagi sistem pemerintahan dan sistem kesultanan sesebuah negeri. Adat istiadat dan persuratan. Adat istiadat. Adat istiadat ialah aturan dan perbuatan yang telah lazim dilakukan sejak sekian lama. Istiadat turut melibatkan upacara tertentu. Adat istiadat merupakan identiti dan keunikan warisan Kesultanan Melayu. Antara adat istiadat ini termasuklah adat keputeraan, adat perkahwinan, istiadat pertabalan, istiadat pengurniaan darjah kebesaran dan istiadat pemakaman. Adat keputeraan. Adat ini melibatkan upacara melenggang perut ketika kandungan berusia 7 bulan untuk membetulkan kedudukan bayi di dalam perut ibu bagi memudahkan proses kelahiran. Bayi diperdengarkan azan sebaik sahaja ia dilahirkan. Bercukur apabila putera atau puteri berusia 7 hari. Berendoi, iaitu meletakkan bayi di dalam buaian dan diperdengarkan alunan marhaban. Adat perkahwinan.
majlis perkahwinan diraja melalui proses adat istiadat yang tersusun meliputi merisik, meminang, bertunang, berinai besar. Berinai besar dilakukan pada malam sebelum majlis perkahwinan, khatam Al-Quran, pernikahan, persandingan dan bertepung tawar, santap beradab, bersiram di atas panca persada. Istiadat pemakaman. Istiadat ini meliputi tempoh berkabung bergantung pada pihak istana. Pihak istana memberi sedekah kepada rakyat dalam tempoh perkabungan. Usungan disediakan untuk mengangkat jenazah ke tempat pemakaman dikenali sebagai seraja diraja. Setelah jenazah dimakamkan, naubat tidak akan dimainkan untuk tempoh tertentu. Persuratan. Tradisi persuratan Kesultanan Melayu Melaka diwarisi oleh negeri-negeri Melayu yang lain. Antara persuratan negeri Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor yang masyhur termasuklah karya sejarah, agama, perubatan dan sastra rakyat. Karya sejarah. Yang pertama, Hikayat Pahang. Hikayat Pahang dikarang oleh Haji Muhammad Nur. Ia mengisahkan tentang sejarah Kesultanan Pahang pada abad ke-19. Yang kedua, karya sejarah Misa Melayu dikarang oleh Raja Chulan, mengisahkan sejarah Kesultanan Perak pada abad ke-18. Karya sejarah yang ketiga, Syair Tawarikh Zainal Abidin ketiga, karangan Tengku dalam Kalco mengisahkan sejarah Kesultanan Terengganu pada abad ke-19 dan ke-20. Karya sejarah yang keempat, Kenang-kenangan Selangor yang dikarang oleh Wan Muhammad Amin. Ia mengisahkan sejarah Kesultanan Selangor pada abad ke-19 dan ke-20. Karya perubatan, Kitab Tip. Kitab Tip disalin oleh Haji Mahmud Al-Jawi di Terengganu pada tahun 1819. Kitab Tip. Sastera rakyat, Hikayat Sang Kancil, cerita teladang dan jenaka yang berasaskan manuskrip Hikayat Pelanduk Jenaka, dibukukan oleh Daeng Abdul Hamid dari Perak. Karya ini mengandungi 20 buah cerita. Hikayat Ismail Yatim dibukukan oleh Tengku Ampuan Mariam Permaisuri Terengganu. Ekonomi warisan Kesultanan Melayu Melaka di negeri Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Kegemilangan sistem ekonomi Kesultanan Melayu Melaka telah diteruskan oleh Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor sehingga membawa kepada kemakmuran kesultanan masing-masing. Pelabuhan. Aktiviti perdagangan dijalankan melalui pelabuhan. Pelabuhan Kuala Selangor serta Pelabuhan Kuala Sungai Perak menjadi pusat perdagangan yang aktif pada abad ke-17 hingga ke-19. Hasil dagangan utama ialah biji timah. Kesultanan Perak dan Selangor memiliki kelebihan kedudukan yang strategik di Selat Melaka. Kuala Terengganu pula merupakan pelabuhan terdapat pada abad ke-18. Barang yang didagangkan di Pelabuhan Kuala Terengganu ialah senjata, kain sutera, gula, hasil hutan, biji timah dan emas. Pelabuhan tersebut diuruskan oleh Syah Bandar dan pegawai pelabuhan yang lain. Sistem cukai yang cekap dilaksanakan bagi memastikan perdagangan berjalan lancar. Mata wang. Negeri Perak terkenal dengan mata wang bongkah timah yang dinamakan bidur sejak abad ke-17. Mata wang pitis yang diperbuat daripada timah digunakan di Pahang melalui pemerintahan Sultan Muhammad Shah, manakala mata wang tampang digunakan pada abad ke-19. Di Terengganu, Sultan Zainal Abidin I memperkenalkan mata wang berupa kupang emas. Selain itu, terdapat mata wang pitis. Di Selangor, turut ditemukan mata wang shilling yang digunakan semasa pemerintahan Sultan Ibrahim Shah. Gambar di bawah adalah contoh mata wang tampang. Ekonomi sara diri dan jual beli. Di antaranya ialah pelombongan, pertanian, hasil hutan, penternakan dan perikanan. Aktiviti perikanan dijalankan bagi menampung keperluan harian dan lebihnya untuk dijual.
Pelumbungan biji timah merupakan kegiatan ekonomi yang utama di Selangor, juga mengusahakan tanaman padi dan tanaman sampingan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Manakala masyarakat di Perak merupakan antara pengusaha utama hasil hutan seperti rotan, sumbu badak dan kayu kayan pada abad ke-17 dan ke-18. Pada abad ke-18, negeri Terengganu mengusahakan tanaman lada hitam dan pelumbungan emas. Gambar di bawah adalah contoh taman padi di Selangor. Kesultanan Melayu Melaka mewariskan banyak aspek dalam kehidupan masyarakat. Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor pula memelihara warisan tersebut dan memperkayakannya sehingga membentuk identiti negara yang menjadi kebanggaan rakyat hari ini.